Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najiha Azrina binti Cik Abdul Aziz. Nama saya Fadlin Sakinah. Nama saya Atisha Kristina binti Amrul Hazarin. Nama saya Arisha Dana binti Nasaruddin. Jadi, pada hari ini kami akan membentangkan tentang feminis. Adakah anda pernah dengar tentang feminis? Apa itu feminis? Feminis bermaksud sebuah perjuangan atau kesedaran untuk memperjuangkan isu wanita, khususnya dalam kesesamaan hal di antara lelaki dan perempuan. Perkembangan isu feminis ini atau lebih dikenali sebagai wanita menuntut hak mula selepas kemerdekaan negara Malaysia pada tahun 1957. Feminis ini sering dihubung dengan menuntut hak wanita, melawan ketidakadilan jantina. Mereka memperjuangkan hak wanita yang tidak masuk akal seperti perempuan boleh berbogel di halayak ramai, solat berjemaah lelaki dan perempuan campur tetapi imamnya perempuan, menyeleweng dan melanggar fitrah manusia yang berakal. Seperti yang kita semua tahu, wanita sejak daripada awal Allah menciptanya setaraf dengan lelaki dan tiada perbezaan antara lelaki dan perempuan. Dalam Islam juga, wanita juga memiliki hak dan kewajipan yang sama seperti lelaki. Sepatutnya, jikalau ingin memperjuangkan sesuatu tentang wanita, jadilah seperti Malala yang memperjuangkan hak wanita di Taliban. Kita manusia sendiri mencipta satu stigma dalam komuniti untuk melihat wanita ini lemah pada pelbagai sudut. Walhal, dalam Islam berkata, wanita ini lemah kerana dia lemah lembut, bersopan santun dan patut dilayan dengan penuh hormat. Tetapi, golongan feminis ini menganggap wanita itu lemah dan tiada kuasa apa-apa di atas muka bumi ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat yang bermaksud, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Dan juga surah Al-Nisa dihaskan untuk wanita yang mengatakan bahawa lelaki dan perempuan ini setaraf. Sebagai contoh, wanita apabila dia membuat sesuatu ibadah, ia mendapat pahala, dan lelaki juga apabila dia membuat sesuatu ibadah, dia juga akan mendapat pahala. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, rakan saya Fazlin Sakinah akan menerangkan dengan lebih lanjut tentang isu feminis ini. Hari ini saya ingin membentangkan tentang isu-isu yang dibangkitkan oleh feminisme. Isu akidah yang dibangkitkan oleh SIS atau Gerakan Feminisme Malaysia adalah isu akidah yang mengatakan tiada paksaan dalam menutup aurat. SIS merupakan sebuah gerakan yang terkenal melalui beberapa pernyataan yang bersifat kontroversi yang dikeluarkan oleh mereka, sama ada melalui media maupun media cetak. Apa yang dimaksudkan dengan kontroversi di sini adalah isu-isu yang berkaitan dengan agama yang cuba dikupas oleh SIS dilihat jauh berbeza daripada perspektif Islam yang sebenar. Berlandaskan konsep kebebasan serta berpaksikan kepada surah Al-Baqarah surat 256 yang bermaksud tiada paksaan di dalam agama. SIS telah membuat beberapa kesimpulan yang mengelirukan umat Islam, malah secara tidak langsung boleh memesongkan akidah umat Islam. Semua isu ini telah diambil daripada bahan terbitan SIS. Dalam hal menutup badan kita, kesederhanaan memerlukan supaya kita menutup segala aib, yakni kemaluan kita yang tidak boleh sengaja didedahkan. Kedua-dua ayat ini bila difaham bersama, menuntut kita menutup keaiban kita. Tetapi apa yang lebih bermakna di sini adalah ayat Al-Quran menekankan perihal pentingnya takwa berbanding dengan kain yang menutupi tubuh badan. Tidak kiralah Al-Quran menunjukkan bahawa sifat kesederhanaan kita timbul dari ketakwaan dan ketakwaan ini tidak boleh dipaksa sama ada dengan menutup ataupun mendedahkan aurat. Surah Al-Baqarah 2 ayat 256 menegaskan tidak ada paksaan dalam agama. Ini adalah ayat yang dikeluarkan oleh SIS. Berdasarkan ayat di atas, SIS telah menyimpulkan bahawa wanita Islam tidak diwajibkan dalam menutup aurat mereka seperti di bahagian kepala dan dada.
Beliau menjelaskan bahawa secara umumnya perbahasan tentang aurat wanita Muslim adalah tidak jelas dan ianya masih lagi diperdebatkan sehingga ke hari ini. Sudah jelas lagi bahawa gerakan SIS ini telah mengelirukan seluruh umat Islam dan mereka telah membawa satu ajaran yang mengelirukan dengan menggunakan ayat Islam adalah bukan agama yang dipaksa. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Menerangkan tentang isu perjuangan feminis terhadap homoseksual. Akhir-akhir ini, persoalan dibincangkan secara umum sama ada dalam kalangan masyarakat di barat ataupun di timur. Perkara ini diperdebatkan secara terbuka oleh pemikir-pemikir Islam. Mereka seolah-olah bangun untuk membela perbuatan ini. Perdebatan soal homoseksual sebenarnya sudah lama berlaku. Pada mulanya muncul pertanyaan, apakah hubungan seks sejenis itu merupakan penyakit atau sebuah perilaku seks yang menyimpang? Seterusnya, bagaimanakah pandangan Islam terhadap masalah ini? Perjuangan tentang gay dan homoseksual turut berlaku di Malaysia dengan penganjuran program Seksualiti Merdeka 2011 oleh Majlis Peguam dan badan-badan bukan kerajaan NGO. Golongan ini ingin memerdekakan seks dari sebarang kongkongan, bebas, mengikut selera masing-masing dan semua orang patut menghormatinya. Tidak boleh diskriminasi terhadap golongan ini dengan membuang mereka dari kerja, menghalang mereka dari sebarang tugas, melihat mereka dengan hina dan pada masa yang sama tidak boleh menegah aktiviti mereka yang dianggap hak asasi dari persetujuan suka sama suka. Terdapat seseorang analisis pemikiran feminis iaitu Irsyad Manji yang mengeluarkan buku yang bertajuk The Problem with Islam Today. Dia mengatakan bahawa homoseksualiti adalah pemberian Tuhan kepada orang-orang yang sememangnya ditakdirkan menjadi homoseksual. Seseorang yang secara semula jadi dilahirkan sedemikian tidak perlu menyembunyikan iaitu menafikannya kerana ia menerima dirinya seadanya. Bagi beliau, jika Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada manusia, maka tidak mungkin Tuhan mengharamkannya seperti juga dalam masalah homoseksual ini. Tambahan pula, beliau juga menjayai bahawa para ulama tidak mempunyai justifikasi yang kuat ketika mengharamkan aktiviti atau perbuatan homoseksual. Kali apa yang dapat saya simpulkan oleh isu ini, isu homoseksual yang dibawa oleh feminis secara amnya adalah lahir daripada tafsiran yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kerana mereka memberi penekanan kepada keadaan sosial iaitu untuk membela hak golongan tersebut. Mereka mengemukakan dakwaan homoseksual ialah pemberian Tuhan yang diwarisi secara genetik dan tiada nas tentang pengharamannya dalam Al-Quran. Oleh itu, mereka sedaya upaya mentafsir semula ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan metod berbeza, iaitu dengan memberi penekanan kepada keadaan sosial dengan menafikan metod yang digunakan oleh ulama tafsir. Namun kritikan dan dakwaan mereka telah dijawab dengan dalil nakli dan akli. Justeru pemikiran yang berkehendak kepada keterbukaan adalah berijtihad dengan meletakkan akal pada tempat yang paling tinggi berbanding Al-Quran dan As-Sunnah, seperti perjuangan feminis membela golongan homoseksual harus dibendung daripada menyerap masuk dalam pemikiran masyarakat Islam. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Hidup, 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 hidup wanita. Hidup wanita. Hidup, 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 hidup LGBT. Hidup, hidup, hidup LGBT. Itulah dia isu-isu feminisme yang hangat diperkatakan pada masa kini, terutamanya di media sosial, sama seperti apa yang dibincangkan oleh rakan saya sebentar tadi. Sebenarnya tak salah jika kita ni sebagai wanita nak martabatkan hak sesama jantina. Tetapi sebagai seorang Islam, kita kena sedar bahawa tak semua perkara kita boleh lakukan dengan sewenang-wenangnya dengan menyentuh hal agama yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kerana ideologi seperti ini yang akan memberi kesan negatif kepada Islam, seolah-olah merendah dan memburukkan agama Islam.
Kita boleh ambil contoh sebenarnya antara pertubuhan ataupun organisasi lain yang boleh kita lihat seperti Ibupreneur yang mana berfungsi sebagai platform untuk wanita menjana pendapatan dari rumah dengan menjual pastry, kek dan sebagainya. Ataupun Women of Will yang mengubah kehidupan wanita yang mengalami masalah keuangan melalui program keusahawanan. Ini membuktikan bahawa banyak lagi cara sebenarnya yang boleh kita lakukan untuk memartabatkan atau memperkasakan wanita tanpa perlu mengubah hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Senang je kan sebenarnya. Ingat, niat kita ni tidak menghalalkan cara. Sekian, itu sahaja daripada kami. Semoga kita semua sentiasa mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.